Dan sekarang ini kita akan terus sahaja berlintas langsung ke negeri Sabah untuk kita mengetahui berkenaan dengan perasmian kenderaan DSNG di RTM Sabah yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa. Jadi sama-sama kita berlintas langsung bersama rakan pengacara kita di Sabah. Baik, terima kasih Munawar di Angkasa Puri bersama dengan kami secara langsung dari negeri Sabah di Bawah Bayu ataupun secara langsung kami bawakan di perkarangan Kementerian Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KECOM. Bersama dengan saya Ray Robin untuk hari ini kami bawakan pada anda sepanjang acara ataupun majlis perasmian Digital Satellite News Gathering DSNG, satu lagi fasiliti yang akan memberikan kemudahan terbaik dan juga kecanggihan teknologi terkini dalam industri penyiaran khususnya di negeri Sabah untuk membuat liputan. Dan apa yang akan kami bawakan juga sepanjang kami bersiaran secara langsung untuk hari ini di Selamat Pagi Malaysia, kami akan bawakan juga seketika nanti acara perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Haji Tahun Plena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, untuk sama-sama juga membawakan pada kita dan merasmikan kenderaan DSNG untuk RTM Sabah untuk edisi kali ini. Dan hari ini juga kami akan bawakan kepada anda tembul eksklusif bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri yang akan dikendalikan ataupun akan dibicarakan bersama dengan Enzavira seketika tadi. Dan untuk pengetahuan anda penonton di Selamat Pagi Malaysia, yang sebenarnya Yang Berhormat Tan Sri telah pun berada di Sabah ini bermula 26 Mac lalu untuk lawatan kerja, dimulakan dengan di daerah Sandakan dan seterusnya di daerah Ranau, dan semalam Yang Berhormat Tan Sri berada di Papar untuk kembara konektiviti singgah menara dan juga santai. Yang Berhormat Tan Sri untuk sama-sama juga beramah mesra bersama dengan komuniti keluarga Malaysia di tiga-tiga daerah yang telah pun Yang Berhormat Tan Sri lawati. Dan itu juga akan kita bawakan perincian nanti untuk temu bola eksklusif bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri bersama dengan Enzavira juga seketika nanti. Dan apa kata kita saksikan terlebih dahulu rangkuman lawatan kerja Yang Berhormat Tan Sri di negeri di Bawah Bayu. Memulakan rangka lawatan kerja 3 hari ke Sabah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Menkom Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa menghadiri program santai Yang Berhormat Menkom bersama komuniti keluarga Malaysia daerah Sandakan di PPR Taman Harmoni Sandakan pada 26 Mac 2022. Tan Sri Anwar turut menghadiri program bersama usahawan digital Jelajah Saya Digital Bootcamp di Dewan PPR Batu Sapi. Pada 27 Mac 2022, Tan Sri Anwar mengadakan lawatan kerja singgah menara dan meninjau Kampung Pahu Ranau bertujuan untuk pengukuran kelajuan sambungan internet 4G bagi kemudahan penduduk serta pelajar sekolah di Kampung Pahu Ranau. Pada hari yang sama, Tan Sri Anwar turut menghadiri program komuniti keluarga Malaysia daerah Ranau bertempat di Dewan Tokong Chon Chukong, Ranau, anjuran Jabatan Penerangan Negeri Sabah. 28 Mac 2022, Yang Berhormat Menkom meneruskan lawatan kerja singgah menara di daerah Papar. Yang Berhormat Menkom turut melakukan lawatan ke Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI di daerah Papar. Sesungguhnya, ekonomi digital merupakan instrumen penting untuk negara menuju ke arah usaha pemulihan dan menjamin ketahanan masa depan negara. Pelajaran. Ya, itu dia rangkuman perjalanan Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia selama 3 hari bermula pada 26 Mac 2022 dan kemudian berakhir pada hari yang kemarin iaitu 28 Mac 2022 di Papar, Sabah. Dan saya pasti dalam perjalanan 3 hari ini, dalam lawatan rangka kerja ini pastinya memberikan banyak kabar gembira buat keluarga Malaysia di Sabah khususnya apabila dibuat pengumuman mengenai penambahbaikan jaringan perkhidmatan internet yang bakal memacu komunikasi ekonomi
ekonomi digital dan juga kegiatan e-commerce dan seterusnya untuk menjana lebih banyak peluang pekerjaan di negeri Sabah ini. Baik, dan hari ini pastinya warga RTM Sabah juga turut bertuah dan beruntung kerana Yang Berhormat Tan Sri Menteri Komunikasi dan Multimedia ada bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi kita ingin mengalu-alukan dan juga mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri untuk duduk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Tan Sri. Okay. Selamat pagi, kopi sonangan. Silakan duduk. Ya, duduk. Baik. Kita berikan masa kepada Yang Berhormat Tan Sri untuk duduk. Bagi menafas dulu sikit. Ya, bagi nafas dulu. Saya kira dalam masa 3 hari itu agak padat juga jadualnya. Alhamdulillah. Ya. Tapi menarik. Sabah ni ke mana-mana pun tempatnya indah. Betul. Orangnya semuanya friendly. Ya. Program-program yang diatur pun boleh dikatakan semuanya baik-baik belaka. Berjalan dengan So, baik. tak terasa panjang. Sekejap je. Baik, jadi hari ini kita ingin bercerita dengan lebih lanjut sebenarnya YB Tan Sri berkenaan dengan perasmian kenderaan DSNG yang akan YB Tan Sri sebenarnya sekejap saja lagi. Tapi saya kira penting untuk kita maklumkan kepada penonton terlebih dahulu apakah sebenarnya itu kenderaan DSNG, bagaimana ianya berfungsi. Baik, jadi untuk makluman anda semua penonton Selamat Pagi Malaysia, sebenarnya kenderaan DSNG ini adalah satu kenderaan yang mempunyai fasiliti dan juga dilengkapi dengan kemudahan teknologi yang terkini yang membolehkan RTM menyalurkan siaran langsung dan juga rakaman dalam format definisi tinggi ataupun high definition terus kepada penonton di seluruh Malaysia. Jadi pendapat Yang Berhormat Tan Sri mengenai perkara ini. Di RTM sebagai satu stesen penyiaran yang sentiasa berhadapan dengan situasi-situasi yang berbeza-beza. Kadang-kala ada bencana, kadang-kala ada peristiwa yang lokasinya bukan satu lokasi pilihan. Mungkin tempatnya jauh ke pendalaman ataupun tempat yang sempit jalannya. Maklumlah kalau misalnya bencana kita tak tahu kan nak berlaku di mana. Jadi kita perlu ada kemudahan dan teknologi bagi membolehkan kita menghimpun ataupun mengutip berita dan menyiarkan dengan cepat walaupun apa juga keadaan topografi, keadaan suasana setempat. Jadi peralatan yang ada ini memberi satu kelebihan kepada RTM bagi membolehkan kita membuat pelaporan-pelaporan dengan secara yang cepat daripada lokasi-lokasi yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza. Dan ini sangat penting dan teknologi terkini haruslah menjadi sebahagian daripada adoption kepada rangka kerja RTM setiap hari. Baik, Yang Berhormat Tan Sri, dalam lawatan rangka kerja baru-baru ini selama 3 hari, hari yang kedua Yang Berhormat Tan Sri ke daerah Randau dan saya kira Yang Berhormat Tan Sri sendiri melihat bahawa bentuk muka bumi dan juga topografi di negeri Sabah ini kebanyakannya mempunyai bentuk muka bumi yang agak mencabar. Jadi bagaimana agaknya dengan adanya kenderaan DSNG ini akan membolehkan siaran langsung dibuat secara terus dari lokasi terutama di kawasan yang sukar dicapai. Randau ini satu tempat yang saya very much fall in love. Tempat yang cantik, udara yang bersih. Cuma kawasan-kawasan perkampungan macam hari itu saya melawat menara yang baru dipasang dan dipasang di sebelah pendalaman sikit, kena melalui jalan-jalan yang agak sempit dan kecil di lereng-lereng bukit dan sebagainya. Itu satu contoh bagaimana kenderaan yang akan kita lancarkan ini sangat sesuai. Dan di Sabah ini kita tahu, saya dah sampai boleh dikatakan segenap pelosok Sabah. Kita tahu lain tempat lain keadaannya. Betul. Dan macam saya kata tadi, tempat ni banyak sebenarnya RTM boleh mengeluarkan pelaporan, pemberitaan, dokumentari, terutama sekali yang menyentuh cara hidup masyarakat di lokasi-lokasi berbeza. Saya harap dengan adanya kenderaan yang dilengkapi dengan kemudahan ini, kalau kita perhatikan kenderaan ini uniknya ialah pertama, kalau kita pergi ke situ tak ada bekalan elektrik. Betul. Tak ada bekalan perkhidmatan jalur lebar 5G, 4G. Masih boleh kita membuat liputan secara langsung. Dengan adanya 2 atau 3 kamera boleh operasi serentak secara wireless, tak payah pakai kabel.
Jadi biasanya kalau kita ada perlu 2-3 kamera yang terpaksa pakai kabel, ada limitation kalau kita nak buat pergerakan. Dan dengan adanya multi kamera, kita boleh buat penggambaran daripada angle-angle yang berlainan. Itu memberikan kelebihan. Maknanya walaupun tempat yang paling tidak kondusif bagi penyiaran berita yang biasa, tapi dengan adanya kemudahan kenderaan ini, semua itu dapat dilakukan, sama ada di Ranau ke, di Tenom ke, atau di mana-mana saja. Flexible dan technologically advanced, itu yang penting. Wow, saya sebenarnya agak kagum dengan orang kata pemahaman kebolehan yang berhormat Tan Sri sendiri dari segi isu-isu teknikal ni, sebab tidak semua orang yang tahu sebenarnya perkara ni. Baik, dari segi orang kata penerbitan secara langsung yang semakin banyak dengan adanya kenderaan DSNG ini juga, dan juga secara langsung dibuat terus dari lokasi, dalam masa yang sama juga memberikan pendedahan kepada masyarakat setempat ataupun komuniti berkaitan dengan teknologi penyiaran. Dan saya kira itu satu perkara yang cukup baik sebenarnya. Menurut Yang Berhormat Tan Sri bagaimana? Dia begini ya, saya nak tengok RTM ni sentiasa di hadapan. Iaitu bukan saja dari segi teknik dan keupayaan kita mengeluarkan berita, mengumpul berita dan menyiarkan berita, tetapi juga kita mesti lebih ke hadapan dalam membawa isu-isu masyarakat untuk memperkenalkan lokasi-lokasi yang berbeza. Kita tidaklah orang kata terlalu studio bound. Mana segala-galanya mesti bawa datang ke studio. Betul. Jadi ini macam kita ada ke satu studio yang bergerak, yang tidak kurang keupayaannya untuk membuat siaran yang berkualiti. Macam Sabah ni misalnya, masih banyak lagi orang kalau sebut Sabah, dia tidak dapat melihat daripada dekat. Saya harap dengan adanya kemudahan ini nanti, kita punya kru akan dapat menjelajah daripada satu kawasan dan pamerkan kepada dunia apa yang ada di Sabah ini. Daripada pulaunya, daripada pantainya, daripada pendalamannya, pergunungannya. Jadi dengan kaedah ini kita dapat buat penggambaran yang berkualiti dan kita dapat membuat siaran yang cepat. Kalau dulu kita ambil penggambaran, kita bawa balik ke studio, proses dulu, kemudian baru buat siaran. Sekarang ini very flexible. Kru boleh menjelajah daripada satu tempat ke satu tempat, mengadakan program-program secara in situ di dalam komuniti, dan ini akan menjadikan konten yang diperagakan oleh RTM menjadi lebih menarik berbanding dengan saluran-saluran yang lain. Saya kira kenderaan DSNG ini kenderaan mini tapi manfaatnya infinity. Terlalu banyak manfaatnya. Kenderaannya mini dari segi size, tetapi maxi dari segi peranan. Betul. Saya setuju Yang Berhormat Tan Sri. Baik, dan satu perkara lagi yang mungkin kita boleh kongsikan. Kita ketahui bahawa kaedah orang kata penghantaran isyarat adalah melalui perkhidmatan satelit. Tetapi bagi kenderaan DSNG ini juga sebenarnya dilengkapi dengan kemudahan orang kata penghantaran isyarat itu menggunakan talian internet. Bukan sahaja menggunakan perkhidmatan satelit, tetapi juga talian internet. Jadi pendapat Yang Berhormat Tan Sri. Sebenarnya dua perkara itu hampir sama. Bila sebut talian internet, itu bergantung kepada apa yang ada di situ. Ada talian internet berasaskan kabel fiber optik. Ada talian internet berdasarkan kepada radio access from tower to tower. Dan ada talian internet berasaskan satelit. Mana kita tidak ada kabel, kita tidak ada tower yang menggunakan radio access network ataupun RAN yang biasa. Dan di situ kita boleh menggunakan jalur lebar berasaskan satelit. Advantage kepada internet berasaskan satelit ialah kita boleh pergi ke semua location. Sama ada di situ macam sekarang ini, jalur lebar yang berkualiti tinggi adalah jalur lebar 4G LTE ataupun long term evolution, yang membolehkan siaran secara high definition dengan kualiti yang tinggi. Tetapi itu hanya di lokasi tertentu. Tidak semua tempat ada fiberized network system. Tidak semua tempat di Sabah ini yang ada menggunakan radio access network yang berasaskan daripada menara ke menara dan sebagainya. Sekarang ini ada hampir 100 lokasi di seluruh Sabah ini kita menggunakan satellite network.
Tapi yang ada dengan kenderaan kita ni lebih istimewa lagi. Maknanya kalau kita sampai di satu tempat, dia belum ada apparatus untuk satelit, dia telah ada built-in dalam kenderaan. Betul. Ya, itu istimewanya. Makna kalau bekalan jalur lebar biasa ada 3 cara tadi. Tapi yang ini kalau tak ada yang 3 tu pun Masih boleh berfungsi. boleh buat siaran. Sebab siaran berasal menggunakan teknologi satelit tu dah being built in dalam kenderaan yang boleh bergerak ke mana-mana sahaja. Wah, menarik sekali sebenarnya. Baik, soalan terakhir saya kepada Yang Berhormat Tan Sri. Mungkin boleh dikongsikan juga berkenaan dengan hasrat ya yang Berhormat Tan Sri berkenaan dengan RTM. Kita tahu bahawa RTM ini sentiasa beradaptasi dengan teknologi terkini. Jadi teknologi terkini. Jadi mungkin Tan Sri boleh menyatakan hasrat terhadap RTM ini agar bukan sahaja menjadi badan penyiar rasmi terunggul negara, tetapi mungkin juga satu hari nanti akan setanding orang kata dengan stesen penyiar utama di negara luar. Dulu beberapa tahun kebelakangan dulu RTM adalah segala-galanya. Tapi sekarang ini semua orang dah ada studio sendiri. Betul. Semua orang dah buat penggambaran sendiri. Kadang-kadang berita RTM belum sampai, mereka dah viral dah. Dan mereka viral dengan kualiti konten yang agak tinggi kerana mereka mempunyai peranti yang agak canggih ataupun quite advanced dengan mutu gambar yang baik, mutu suara yang baik. Tetapi oleh kerana sekarang ini semua orang dah jadi reporter, semua orang dah ada studio sendiri, semua orang sudah macam menjadi broadcaster masing-masing. Maka cabaran kepada RTM ialah kita mesti sentiasa mempunyai kelainan, kita mesti mempunyai kualiti tertentu. Misalnya, satu daripada imej positif RTM yang tak dapat disaingi oleh orang lain ialah tahap kebolehpercayaan berita. Betul. Ya. Sehinggakan orang kalau nak buka puasa, walaupun dia pakai jam mahal, dia tengok waktu tak, dia nak tunggu juga RTM punya azan. Setuju. Sebelum dia nak buka puasa. Ataupun dia nak solat, dia nak tunggu juga waktu azan yang datangnya daripada RTM. Kalau kita ada siaran langsung tak buat azan, kita buat crawler aja, dia akan komplain. Kenapa ni tak ada azan? Itu membayangkan tahap kepercayaan masyarakat kepada ketepatan dan juga kepada kesahihan berita. Begitu juga saya kata tadi, semua orang buat berita, orang boleh viralkan berita. Kemudian dia tunggu RTM confirm ke tidak berita ini. Jadi ini satu daripada kelebihan RTM yang kita harus pertahankan. Kita akan kekal sebagai badan penyiaran yang berintegriti, cepat, tepat dan berwibawa. Dan itulah satu perkara yang harus menjadi sebahagian daripada karakteristik utama RTM. Baik, saya sangat bersetuju dengan apa yang telah pun diperkatakan oleh Yang Berhormat Tan Sri. Terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat Tan Sri, walaupun dengan jadual yang begitu padat namun sempat juga meluangkan masa dengan warga RTM hari ini, pasti tidak akan kami lupakan. Baik, dan sekejap saja lagi kita akan terus saksikan majlis perasmian kenderaan DSNG. Jadi kita terus saja bersama dengan Redwin untuk membawakan perkembangan di sana. Redwin, silakan. Baik, terima kasih Zafira. Temu bol eksklusif tadi bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri. Sudah pasti banyak yang ingin disampaikan oleh Yang Berhormat Menkom sebenarnya tadi dalam memastikan penyiaran khususnya di negeri Sabah ini dapat terus melangkah ke hadapan lagi. Apatah lagi kita akan menginjak usia ke-76 tahun sempurna Hari RTM pada 1 April nanti, dan sudah semestinya RTM antara nama-nama penyiar yang terulung, yang terunggul di negara kita, terus berada ke depan dengan teknologi penyiaran yang terkini. Bagi acara selanjutnya yang sudah pasti kita nanti-nantikan untuk hari ini, bagi majlis perasmian kenderaan Digital Satellite News Gathering DSNG RTM Sabah, dengan segala hormatnya kita mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri, Datuk Sri Panglima Tuan Planner Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, diiringi bersama dengan Yang Berbahagia Puan Puteri Juliana Yaakob, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran, bersama-sama dengan Yang Bersaha Tuan Zulkifli bin Muhammad, Pengarah Penyiaran Sabah, untuk maju ke depan bagi acara perasmian kenderaan DSNG RTM Sabah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita saksikan terlebih dahulu paparan ini.
Baik, kita mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri untuk menerima alat jauh sebagai tanda gimmick perasmian kita pada waktu ini. Yang Berhormat Tan Sri akan menekan alat keluar jauh. Bersama-sama kita kira dengan kiraan 3, 2, 1. SNG RTM Sabah. Baik, itulah dia kenderaan digital satellite news gathering ataupun kenderaan DSNG, kenderaan interior dan juga eksteriornya yang begitu cantik dan menawan. Baik, bagi acara selanjutnya kita mempersilakan sekali lagi Yang Berhormat Menkom bersama-sama dengan Yang Berbahagia Puan Puteri Juliana Yaakob dan juga Yang Bersama Tuan Zulkifli bin Muhammad untuk maju ke depan bagi menurunkan tanda tangan ke atas plak ataupun gambar bagi menyempurnakan majlis perasmian kenderaan DSNG RTM Sabah yang cukup bersejarah, hari yang dinanti-nantikan bagi warga RTM Sabah terutamanya pada hari ini. Betul, Radwin. Baik, dan kita akan saksikan upacara yang penuh bersejarah ini pastinya, dan saya kira kenderaan DSNG ini akan memberikan banyak manfaat bukan sahaja kepada warga RTM tetapi juga memberikan kepuasan dari segi kualiti tontonan video di kaca televisyen. Betul. Umpama boleh kita katakan sebagai studio bergerak. Kalau sebelum ini kita hanya fokus ataupun lebih tertumpu ataupun terhad penyiaran secara langsung di dalam studio, tetapi dengan adanya kenderaan DSNG ini maka penyiaran ataupun program di luar ataupun di lokasi dapat kita bawakan secara langsung kerana DSNG ini dilengkapi dengan kemudahan 3 unit kamera ataupun dalam arti kata multi camera production secara dengan definisi berdefinisi tinggi yang boleh terus kita pancarkan dari lokasi. Dan kita mempersilakan juga pada waktu ini YB Transi untuk melawat sendiri kecanggihan kenderaan DSNG yang sudah semestinya antara fasiliti terkini, dan berita gembira
meriah Betul. buat warga kerja RTM Sabah sendiri. Ya, dan sebenarnya saya cukup tertarik apabila Yang Berhormat Tan Sri berkata sebentar tadi mengenai van mini namun manfaatnya maksimal. Itulah antara manfaat yang bakal kita terima selaku warga RTM nanti. Nanti bolehlah Redwin pergi Tambunan kan. Buat siaran langsung dari Tambunan sebab Tambunan tu antara kawasan yang sukar untuk dicapai sebelum ini sebenarnya. Betul. Kerana dengan adanya kemudahan kenderaan DSNG ini, maka pancaran melalui teknologi satelit dapat diguna pakai kita tidak kira di mana sahaja lokasi, dengan memerlukan tenaga kerja yang juga kita boleh anggap sebagai mereka yang mahir mengendalikan DSNG ini. Sudah pasti juga bahagian kejuruteraan RTM Sabah bersedia untuk berkhidmat dalam memastikan penggunaan DSNG ini dapat disampaikan dengan kualiti yang terbaik. Baik, itu antara yang kita bawakan pada pagi ini, Anne, langsung dari perkarangan Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM. Sudah pastinya ini juga merupakan salah satu hari yang bersejarah, apatah lagi menjelang sambutan Hari RTM yang ke-76 pada 1 April ini. Betul. Jadi kita terus saja kembali ke Angkasa Puri, teruskan menonton Selamat Pagi Malaysia. Kita kembali bersama Raja Sofi dan Munawar. Silakan.